الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Amma ba'd. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Alhamdulillah, pertama sekali kita panjatkan puji dan syukur ke hadrah Allah atas pertolongan daripada Allah. Allah berikan kita kebaikan. Allah masih beri ruang kepada kita ketaatan. Mudah-mudahan Allah istiqamahkan perkara ini sehingga akhir kalam kita, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Hari kita sambung pembacaan kitab Tanwirul Qulub kita, muka surat yang ke-6. Ya, ada yang ada kitab mungkin dia dah. Betul. Baik. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu taala. Ya. Tak payah mukadimah panjang lah sebab masa bukan banyak. Ya, kita terus baca kitab je. Qala musannif rahimahullahu ta'ala, dan seseorang yang demikian itu. Siapa dia tu? Iaitu orang yang tidak redha Allah Ta'ala Tuhannya. Ya, atas tu. Makna dia tidak redha dengan segala hukum Allah. Seorang hamba yang tak redha dengan segala hukum Allah, takdir Allah, tadbir Allah. Orang ini, kata ulama, menunjukkan adalah sakit dan jahat pada hatinya. Jiwa dia jahat, jiwa dia sakit. Siapa yang sakit, apa perkara yang menyakitkan dia? Iaitu perkara yang selain daripada Allah. Selain daripada Allah dah menjadi penyakit atas dia. Sebab itu dia mula dah tak redha dengan tadbir Allah. Dia dah tak percaya dengan segala takdir Allah. Apabila sampai peringkat ini, tuan-tuan, mula mereka mengikut tadbir nafsunya dan mula berputus asa dengan rahmat Allah. Ini bahayanya apabila pergantungan kita dengan Allah ni telah lari, terpesong, tergelincir. Ini yang selalu yang kita baca. Saya selalu ulang ayat ni. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Yang ni bahaya. Ya. Yang ni cukup bahaya. Bila Allah gelincirkan, ya, daripada benda baik ke benda jahat, kita tak sedar. Kita tak sedar yang kita dah digelincirkan. Sebab itu ulama dia sebut begini. Kalau kita nak mengetahui tanda kebencian Allah atas kita, kata sebagian ulama, tandanya kebaikan yang biasa kita buat mula dicabut oleh Allah. Kebaikan yang biasa kita buat mula dicabut oleh Allah sedikit demi sedikit. Allah tak cabut sekaligus. Dia tak cabut sekali tu. Allah cabut sedikit demi sedikit. Jadi, apa hikmah dicabut sedikit demi sedikit? Kita ambil tak peringatan. Bila hati kita mula sakit, hati kita mula jahat, kita tak peduli yang kebaikan itu mula dicabut sehingga habis.
Tapi orang yang masih hati dia ada kebaikan, tatkala dicabut sedikit demi sedikit, ketika itu tuan-tuan dia sedar balik. Dia mudah aja. Dalam satu rumah, ya, dalam satu rumah, kita cahaya dalam rumah, dalam surau kita ni tuan-tuan, hasil daripada lampu ni. Kalau tengok di dinding, suis banyak. Suis banyak tuan-tuan. Suis ini, suis itu, suis ini. Tapi bila tengok di DB, sikit je. Satu suis DB ni tadi boleh menutup 5-6 suis yang ada di dinding. Berak tuan-tuan? Baik. Kekuatan tuan-tuan, DB itu sebenarnya bergantung pada kekuatan earth dia. Kalau earth dia tidak kuat, DB itu akan terbakar. Kalau earth itu tidak kuat, DB akan terbakar sebab dia tak tendang langsung. Ketika mana DB ni akan tendang tuan-tuan? Ketika berlakunya petir guruh dan sebagainya. Kita nak letak petir guruh ni di mana? Tatkala kita menghadapi ujian. Dia mari sekali, gup, jatuh tak DB kita? Kalau tak jatuh DB kita, dia akan, orang panggil litar pintas. Dia makan wayar-wayar ni. Maknanya, dengan kekuatan DB yang tak kuat pula, dia boleh menghancurkan satu bangunan. Jadi kekuatan yang di mana? Di wayar earth tadi ni. Wayar bumi. Wayar bumi ni, bila dia kuat, dia akan tutup semua yang boleh menghapuskan seluruh bangunan. Inilah dia tuan-tuan. Kita akan angkat balik DB ni. Bila kekuatan itu ada. Di mana? Kekuatan akidah kita. Bila akidah kita kuat, marilah dia akan tutup hak DB je. Dia tak terbakar satu bangunan. Maka selamat satu bangunan, selamat wiring semua. Ini dia tuan-tuan. Jadi bila akidah kita ini tak kuat, tidak tahqiq, tidak yakin dengan Allah Subhanahu wa taala, ketika itu Islam kita pun habis. Semua habis. Maka sebab itu Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala dia letakkan qalbun itu adalah raja, punca utama. Jika raja ni jahat, raja ni tak elok, raja ni berpenyakit, maka seluruh hak yang keluar ni sakit. Baik. Balik pada cerita hak iblis yang saya selalu duk cerita. Kenapa iblis tak mau sujud? Kita pun kata sebab dia telah bercakap dengan Allah, wa ana khairum minhu. Datang persoalan, kenapa iblis kata wa ana khairum minhu? Datang persoalan. Kenapa iblis boleh kata wa ana khairum minhu? Sebab dia rasa, sini. Kalau manusia duduk sini. Dia rasa dia lebih baik daripada Adam. Baik. Kita bawa lebih besar. Tak kerasa tu selalu ada pada kita. Kalau orang tua, dia rasa dia orang lama. Tak? Buat apa pula ke tepi ke orang lama? Nampak tak? Rasa tak? Kalau orang muda, dia rasa kekuatan dia. Kami orang muda, boleh penggerak orang muda. Nampak tak? Rasa. Kalau orang kaya,
dia akan rasa kemegahan kekayaannya. Kalau orang alim, dia akan rasa kehebatan ilmunya. Baik. Rasa ni, apakah tidak sama yang berlaku atas Azazil? Bila rasa ni ada, tidakkah termasuk dalam hadis yang Nabi kata, tidak akan masuk syurga sekali-kali orang yang ada di dalam hatinya mithqala habbatin, walaupun sebesar zarah, takabur ni tadi. Jadi tu susahlah masuk syurga. Benar. Sebab Nabi kata syurga sikit, neraka banyak. Syurga sikit, neraka banyak. Maka orang yang bersungguh-sungguh sahaja yang boleh dapat syurga. Kita tengok pula. Ni sebab ilmu tasawuf ini pasti berkait dengan ilmu usul. Kenapa? Kerana parti bagi tauhid itu tasawuf. Ada ulama sebut tasawuf ini parti bagi tauhid. Baik. Selalu ayat kita baca, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Dalam ilmu usul, ini ilmu. Allah ikhtilafkan siang malam supaya orang yang beriman ini boleh fikir, boleh nampak, inilah ulul albab. Ayat yang di bawah dia amalan. Macam mana boleh sampai pada ulul albab? Macam mana ilmu ni boleh jadi ainul yakin? Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ini amalan. Ada ilmu tapi dia tak nak beramal. Dia tahu Allah begini, tapi dia tidak meletakkan amalan di dalam ilmunya. Proses untuk dia mencapai natijah ayat yang akan datang ni tadi. Dia tahu Allah lah yang mengikhtilafkan siang dan malam, tetapi dia tidak ada mujahadah ke arah ilmu yakin. Mana mujahadahnya? Zikir, tafakkur, guna akal. Sebab itu di dalam ilmu usul, salah satu hukum yang ada di dalam ilmu tauhid adalah hukum akal. Bila dia dah mujahadah beramal dengan ilmu ni tadi, baru dia dapat natijah hakul yakin. Mana hakul yakin? Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka fakina azaban nar. Kalau dia tak benar-benar yakin, dia tak boleh bagi pengakuan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Kalau dia tak yakin, dia tak boleh kata maha suci engkau ya Allah daripada sifat kurang. Sebab dia dah betul-betul yakin, hakul yakin dia, baru dia kata subhanaka, maha suci engkau ya Allah, maha suci daripada apa? Daripada sifat kekurangan. Fakina azaban bannar. Jauhkan kami dari neraka. Sebab orang yang tidak mentauhidkan Allah, orang yang ragu dengan takdir Allah, ketika itu tempat dia neraka. Baik, kita bawa lagi. Baca baru 3 perkataan ni. Rukun iman 6, rukun Islam 5. Pada rukun Islam, letak hak mula-mula sekali. Syahadatain. 2 kalimah syahadah. Tak ketentuan dalam 2 kalimah syahadah terhimpun rukun iman yang 6. Ada gitu? Kita ngaji.
Aqaidul iman itu terhimpun dalam la ilaha illallah Muhammadun Allah. Salah satunya beriman dengan takdir Allah. Sudah. Satu tak selesai, 5 hak tak selesai. Jadi syahadatain ini nak menyatakan iman, tasdik, Islam, ikrar. Orang yang telah ikrar baru boleh semayang. Orang yang telah ikrar baru wajib puasa. Orang yang telah ikrar baru wajib zakat. Orang yang telah ikrar baru wajib haji. Selagi dia tidak ikrar, kita tak boleh kata semayang, semayang. Sebab dia tak ikrar lagi. Tapi tasdik telah tasdik. Maka tasdik tidak ikrar dia, fasik dia. Ikrar dia tidak tasdik, munafik dia. Ikrar dia, tasdik dia, mukmin dia, muslim dia. Mudah ya? Kira-kira tu mudah, matematik tu mudah. Jadi bermakna bila yang 6 ni tidak selesai, semayang tak selesai. Zakat tak selesai. Puasa tak selesai, haji tak selesai, sebab syarat sah dia itu Islam. Syarat sah Islam iman. Jadi buatlah apa pun. Kalau takdir Allah ini tadi, kita tak boleh percaya. Sebab itu sebahagian kita percaya dengan takdir, sebahagian kita tak percaya dengan takdir. Mati percaya. Tak? Mati percaya. Tak? Jatuh motor tak percaya. Mati percaya takdir Allah. Jatuh motor tak percaya. Mati percaya takdir. Tak? Batuk 2-3 hari, ini setan mari lah. Ni kena santau ni. Ni mari setan kacau. Dia mari pula. Duit hilang di rumah, ada toyol. Toyol ni satu benda hak bodoh sekali ke toyol ni. Kalau yang nak curi, pergi curi di bank lah, banyak sikit. Apa toyol ni dia nak pergi curi di bank? Tak pernah dengar lagi. Tak? Jadi rasa macam, apa toyol ni dia nak pergi curi, pitih di bank. Lagi banyak pitih di rumah kita. Boleh rumah kita 1,000 je. Di bank ada juta-juta tu. Itulah orang Melayu. Ni toyol ni. Periksa, rupa toyol dalam rumah diri. Anak laki dia yang ambil pitih dia. Hilang itu dalam takdir, terima itu dalam takdir. Kenapa waktu kita menerima nikmat, kita kata takdir. Waktu hilang nikmat, kita tak kata takdir. Waktu kita menerima motor, kita kata takdir. Waktu kita hilang motor, kita tak kata takdir. Dua keadaan berbeza. Masa menerima nikmat, suka. Masa menerima balak, yang ni Allah nak tengok yang ni. Nak tengok ni. Kita mula maki, mencela. Sebab, kenapa? Sebab tidak memandang kepada takdir itu sendiri. Kegana tuan-tuan? Kita ngaji ilmu usul, rukun iman yang ke-6. Qada qadar ni bahasa Arab. Hak ngaji kitab-kitab Jawi hak lama-lama dulu. Untung baik. Ada tak guru dulu dia letak rukun iman yang ke-6, untung baik, rugi jahat. Ada tak? Beriman dengan untung baik dan untung jahat. Berapa pula ulama dulu dia tulis untung baik, untung jahat? Ada?
Ni ayat dia tadi. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tuhan kami, barang yang telah engkau ciptakan, yang telah engkau takdirkan, tak ada yang sia-sia. Tidak ada barang yang kau telah ciptakan ni tadi batila, sia-sia, tak betul, tidak sempurna. Semua hak yang kau cipta ni tadi kena belaka, kena gu belaka. Alhamdulillah lah. Kita sakit, bagi sakit. Untung lah. Buat apa untung? Masa sihat dulu, dok mari surah. Tak? Kau sakit pula mari surau. Untunglah sakit. Mana? Kencing manis 16. Untunglah. Darah tinggi 120. Untunglah. Sebab sabit ke 180 ni lah, baru kita ingat biji tasbih yang tadi. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Mati dah. Pecah lah darah ni, salur darah ni. Pecah lah, subhanallah. Mati dah tasbih, dah apa katanya. Mana? Tak ke benda tu menjadi perkara yang baik ke atas kita? Nampak zahirnya jahat, tetapi hakikatnya baik. Maka seseorang yang selamat hatinya daripada jahat itu, bila dia selamat, selesai, beres, mendapat ia akan nikmat dan manis iman. Baru dia rasa manisnya iman. Barulah dia rasa nikmatnya bertuhan. Bila tak beres, nikmat bertuhan tak rasa. Nikmat bernabi tak rasa. Nikmat berrasul tak rasa. Nikmat berkitab tak rasa. Sebab sini tak selesai. Bila sini selesai, baru rasa nikmat bertuhan. Kena tuan-tuan mujahadah. Mujahadah. Baru nikmat bertuhan. Itu pagi tadi kuliah saya sebut pasal kuli. Kita kerja jadi kuli. Kuli ni, pekerjaan dia buat 8 sampai 6. 8 sampai 5. Ada 8 sampai 7. Ada. Gaji siap. Makan siap. Ada. Pergi klinik tak payah bayar. Orang kuli. Pergi klinik tak payah bayar. Bos kena bayar. Pergi klinik tak payah bayar. Ya? Kadang-kadang kenderaan siap. Mari ambil, mari hantar. Nampak tak? Jadi kalau jadi hamba Allah, siap dah tuan? Siap dah lah. Orang pun siap kan? Kita kerja dengan orang siapkan semua perkara, dengan Allah lagi-lagi kan siap. Tapi kena jadi kuli. Kena rasa bertuhan. Kita ini kena rasa hamba. Bila kita rasa hamba, selesai. Siapa hamba? Saya selalu ulang perkataan ini. Jangan keluar sifat bodoh, sifat miskin, sifat lemah. Jangan keluar sini. Ya. Bodoh, miskin, lemah. Keluar saja. Kita dah duduk pada tempat Tuhan. Kita tak duduk pada tempat rasa kita pandai. Rasa kita kaya, rasa kita kuat. Baik. Seperti mendapat nikmat dan manis makanan nafsu engkau itu daripada sesuatu yang dimakan itu. Kalau kita sakit, maka nikmat makan hilang. Contoh demam. Bila demam, potong sini. Habis nikmat makan. Nasi dagang tak sedap, nasi minyak tak sedap. Semua tak sedap.
Nasi biryani tak sedap. Ada. Budu pun tak sedap. Demam ni tadi. Bila badan ni sakit, maka manis makanan diangkat. Bila hati ni sakit, jiwa ni sakit, roh ni sakit, rasa bertuhan diangkat, rasa bernabi, berrasul diangkat, rasa berkitab diangkat, rasa bermalaikat diangkat, rasa berakhirat diangkat, rasa takdir itu diang. Kalau tak, rasa mana? Boleh pitih, alhamdulillah. Hilang pitih, alhamdulillah. Boleh tak rasa gitu? Boleh rasa gitu tak? Kalau boleh rasa gitu, manis Manis Mana? Kerana? Buat apa pula alhamdulillah Ustaz? Gelas ni asal dia kosong tak tuan-tuan? Asal dia kosong tak? Ada orang isi. Kalau saya minum bagi habis, ada tak orang mari isi pula? Percayalah. Kena yakinlah. Kena yakin. Bila kosong, orang isi lagi. Bila kosong, orang isi lagi. Alhamdulillah, boleh hak baru. Macam mana nak yakin Ustaz? Susahlah nak khabar benda yakin ni. Sebab itu pesan almarhum orang tua saya dulu, saya pernah cakap dengan tuan-tuan. Berpeganglah kepada yang tak mati-mati. Orang mati, hak lain semua mati. Tapi yang tak mati Allah. Nak khabar rasa tu. Saya tak sampai situ tuan-tuan. Tak sampai. Nak saya cakap dengan tuan-tuan, saya ngajar, yang mengajar ni pun tak sampai. Yang yakin tu. Tak sampai. Alhamdulillah tuan-tuan. Alhamdulillah lah. PKP daripada bulan 3 ke? PKP bulan 1 ke 3? Bulan 3 sampai sekarang. Ni baru keluar ngajar ni. 8 bulan. Terengganu ni kuliah saya yang keempat. Baru keluar ngajar. Pelajar dok cuti. Pelajar saya dok cuti PKP. Dia cuti raya je kemarin. 2 minggu. Jadi boleh pitih mana tuan-tuan? Tuan-tuan jawab. Tuan-tuan jawab lah. Jangan saya jawab. Itu jawapan Tuan Haji. Kita kuli. Bila kuli, siapa siapkan pitih kita? Okey lah. Apa kuli cari pitih? Kuli buat kerja. Kalau dia kerja dia di kedai runcit, dia ambil barang bawaan pun bagi ke orang. Lepas tu masuk dalam beg plastik. Ya tak? Kalau belah tani panggil jabir. Sini jabir ke? Masuk dalam jabir. Kira-kira ambil pitih. Ya tak? Dia tak fikir pitih tu. Dia fikir bagaimana aku nak melaksanakan akan kerja aku sebagai kuli. Kalau aku kerja bagus, maka bos aku akan naikkan gaji aku lagi. Khidmat aku cermelang, maka bos akan naikkan pangkat aku lagi. Daripada kuli, pergi kepada cashier. Cashier, supervisor. Supervisor, manager. Manager, mu ambil kedai ni. Aku ada 15 kedai lagi. Sebab mu pekerja yang paling baik. Tak gitu? Allah khabar dalam Quran. Saya tak yakin lagi. Tak yakin lagi. Tapi yang Allah tunjukkan kepada kita, tuan-tuan, begitulah. Masalah rezeki bukan masalah kamu. Itu masalah aku. Sebab yang bersifat dengan razak Allah. Kita razak ke tuan-tuan? Abdul Razak. Razak juga. Abdun. Hamba kepada zat yang bersifat memberi rezeki. Itu setengah ulama' dia khabar ini. Kalau bubuh nama Allah Ta'ala, jangan panggil sifat tu.
Setengah ulama kata berdosa. Abdul Razak panggil Razak. Waktu sifat Buat apa Abdul Rahman orang panggil Rahman? Abdullah orang tak panggil Allah. Abdul Malik orang panggil Malik. Tapi Abdul Rahman orang panggil Ayah Mang. Tak apa tak? Boleh Ayah Mang. Bukan Rahman, Mang. Tak apa. Jadi, ini kena jaga-jaga ni. Yang orang tak berapa perasan. Baik. Mudah je tuan-tuan. Ya, Allah bagi kita perumpamaan-perumpamaan supaya kita berfikir. Baik. Allahu. Bukan mudah Allah suruh zikir. Allah suruh semayang. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sampai waktu semayang, sampai waktu selawat. Tak ada nak buat benda, zikir. Sebut nama dia, panggil dia. Mana? Selawat. Yang ni kata kerja. Ni yang disebut oleh Allah, perniagaan dengan Allah. Tak akan pernah rugi orang yang berniaga dengan Allah. Kan? Ini Allah sebutkan dalam surah Al-Jumu'ah ayat yang terakhir. Kalau tak silap saya lah. Bab perniagaan dengan Allah. Tak akan rugi kata Allah. Berniaga dengan Allah. Zikir itu berniaga dengan Allah. Salawat itu berniaga dengan Allah. Al-Quran itu berniaga dengan Allah. Yang lain disiapkan oleh Allah. Ada ustaz tak payah berniaga ke? Kena berniaga dah. Mu memang Allah tentukan berniaga. Jangan bodoh pula. Hak mana berniaga. Hak mana kerja. Hak mana buat hal dunia, buat. Tetapi jangan jadi semua perkara itu tempat bergantung. Kalau kita jadikan perkara itu tempat bergantung, apabila hilang tempat pergantungan itu, maka kita akan rasa kecewa. Orang berniaga, dia boleh 10,000 sebulan, bergantung situ. Tiba-tiba bankrupt, kecewa dah tuan-tuan. Kalau dia berniaga, tetapi dia bergantung dengan Allah. Ketika itu tak ada kekecewaan. Sebab pasti apabila Allah menarik sesuatu yang ada, akan diberikan akan perkara yang lebih baik. Tak itu? Ke mana? Ada? Baik. Mudah ya tuan-tuan. Mudah. Kita jalan-jalan terlepas handphone. Handphone tu 3 tahun dah. Pecah skrin, pecah. Bateri terkabur. Tu. Pergi kedai handphone kata, tak boleh guna dah ni. Lalu kita beli handphone jadi jatuh tu baik dah baik. Kalau dok jatuh, kita tak boleh handphone baiklah tu. Maka kita kias ke benda lain. Beli motor, pakai 6 bulan. Orang curi. Alhamdulillah. Buat apa Alhamdulillah? 6 bulan akan datang boleh motor baru. Insurans bayar. Hak motor kita tu, kita bawa 160, 180, bunyi gegar dah enjin. Orang mari curi. Boleh pula hak motor baru, enjin baru. Alhamdulillah. Ya. Ada tulis di motor, siapa nak curi silakan, saya ada insurans. Berapa ambil insurans? Orang ambil insurans ni kalau hilang boleh hak baru. Tak? Teka gitu. Jadi tulis di situ. Siapa nak curi silakan, kerana saya ada insurans first party. Nak pening-pening kepala buat apa?
Jalan tu ada, ikhtiar tu ada. Tak? Nanti pening kepala. Allahu Allah. Kita kalau tak sengaja, tak apa. Kalau sengaja, tu mujahadah. Saya pernah tinggal kunci kereta dalam kereta, tuan-tuan. Pergi ceramah. Tapi tak sengaja. Kalau tahu, debor ke? Keluar. Cari kunci, tak ada dalam poket. Buka tengok dalam kereta. Kereta dah hilang kau. Kalau tahu, debor. Tapi sabit kata dok tahu tadi, orang tengok macam yakin. Baik. Allahu. Maka alamat orang yang redha Allah Tuhannya, menserahkan diri ia akan dirinya kepada Allah Ta'ala. Dan meninggalkan ia akan takbir ikhtiarnya kerana melihat ia kepada bagus tadbir dan ikhtiar Allah Ta'ala. Jadi kenapa kita boleh redha dan meninggalkan tadbir diri kita? Sebab kita telah melihat akan bagusnya tadbir Allah, akan bagusnya ikhtiar Allah. Jadi tak ada hak sini dah. Mengaji dah tak ada fikir sini dah. Sebab kerja aku belajar, kerja yang memberi alim dan memberi faham Allah, bukan kerja kita. Jadi tak ada mikir sini. Kerja aku meniaga, yang memberi laku, yang memberi kejayaan, yang memberikan maju Allah. Jadi tak payah fikir sini. Macam mana nak bagi laris, nak bagi laku, gantung ayat 1000 dinar. Oh, ayat saja kedai. Ayat 1000 dinar, ayat itu, ayat ini, ayat ni semua ayat. Ayat kursi. Bubuh belaka ayat. Tokir duk semayang. Ada. Jadi fikir apa? Orang yang mentauhidkan Allah, lalu dia buat apa syariatnya? Berniaga, minta dengan Allah, doa dan sebagainya. Yang menjayakan, yang memajukan, bukan dia. Bukan ikhtiarnya. Kalau ikhtiar kita yang memajukan, kita telah meletakkan usaha dan ikhtiar itu memberi bekas. Macam ubat. Kita sakit, lalu makan ubat. Bila ubat ini tak kena dengan kita, kita mula marah. Ubat tak betul, ubat tak elok. Sebab kita lupa makan ubat wajib. Tetapi yang menyembuhkan bukan ubat, adalah Allah. Sebab yang bersifat syafi Allah. Jadi mudah lah tuan-tuan. Mudah. Itu ngaji-ngaji tak alih-alih. Ada? Serah dengan Allah. Ngaji tak alih-alih. Orang kata, buat apa macam mana nak alim ustaz? Tidur. Ada orang yang tidur alim. Siapa dia? Tok Kenali. Tok Kenali, ini cerita syekh saya sendiri. Tok Kenali masa dia mengaji, dia tidur. Dari kalangan murid-murid tu semua kata Tok Kenali ni bukan orang alim. Satu hari guru ni tersangkut baca kitab. Tanya semua murid tak boleh nak lepas. Panggil Tok Kenali. Tok Kenali sarah sikit. Cerah. Sampai sudah. Tu tidur tu. Sebab itu tuan-tuan tidur, saya tak marah. Saya sangka baik, kemungkinan salah silah tu sampai kepada Tok Kenali. Jadi jangan duk buat. Jangan duk buat pasal tuan-tuan. Saya sebab itu orang tidur ni saya tak berani sangat. Saya biar aje. Keturunan Tok Wali jangan nak main. Baik. Maka jadilah nikmat hidupnya bila dia serah segala-galanya dengan Allah Ta'ala. Serah bulat-bulat dengan Allah. Senang hidupnya.
Jadi, bila buat penyerahan dengan Allah, hantar anak kita pergi ngaji. Tak boleh hafal 30 juzuk. Allah tak kehendaki dia. Nak buat guna. Bukan sekolah tu tak betul. Bukan gurunya tak betul. Gurunya hebat-hebat belaka. Lepasan Turki, lepasan Pakistan, nak mana? Ada belaka situ. Lepasan Yaman, ada belaka situ. Tak? Tapi anak kita tak boleh 30. Boleh 3 je. Jadi hak salahnya guru, hak salahnya sekolah, hak salahnya sistem. Tidak. Ketika itu tidak ada takdir. Maka kita berpegang dengan takdir Allah. Lepas itu 100 orang yang mengaji, tak semua hafal Quran. Tak semua habis 30 juzuk. Ada 10, ada 3, ada 5, ada 15. Sekolah yang sama, guru yang sama, sistem yang sama. Jadi mudah. Bila kita pegang, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu. Oh, mudah. Nak mikir apa lagi? Tak payah fikir. Sebab kerja hamba itu telah selesai. Baik, tuan-tuan. Saya 7 orang anak. Abang berapa orang anak? 5. Buat apa abang 5 tak 7 juga? Saya kahwin dengan orang puan. Abang? Puan juga. Patutnya sama lah. 7 belaka tak? Kalau takbir kita. Tapi takbir orang ni Allah bagi je. Anak tunggal. Ada? Orang ni Allah bagi 2. Orang ni Allah bagi 18. Oh, 18 ada. Ada? 18 seorang ibu. Guana tu. Kita mikir lah. Guana tu. Ada orang 12. Ada orang 7. Ada orang 5. Ada orang... Kenapa tak sama? Ada orang 2 bini. 3 anak. Oh. Patut kilang besar. 2 kilang. Apa? 3. Saya ikhtiar dah, Ustaz. Kena cari pula kilang baru. Sudah. Maka telah ada dalam takdir bukan masalah kilang baru. Sudah ada dalam takdir Allah. Saya pernah jumpa, tuan-tuan. Bini seorang, tak ada anak. Nikah seorang lagi, tak ada anak juga. Last kali, nikah hak ketiga, hak janda yang ada anak. Mudah dia kata. Tak? Jadi hak takdir ni siapa dia? Dia. Kenapa jadi begitu? Sebab kita hamba mudahlah. Jangan nak mikir lah. Hak bini seorang, jangan nak mikir lah. Bila nak nikah seorang lagi, jangan nak mikir lah. Buat pening kepala apa? Tak payah fikir. Ding. Jadi pening kepala sebab telah ada dalam takdir Allah. Jangan fikir, tuan-tuan. Benda yang dalam takdir Allah jangan fikir. Ya. Saya sampai orang Pinang saya tolak. Pinang kau orang tua. Budak umur 20. Oh gila nak kahwin dengan orang 50. Sakit kepala saya mikir, tuan-tuan. Tapi takdir tak ada. Bukan seorang, tuan-tuan. 3-4 orang mari. Haji Mi kata. Tapi takdir tak ada. Nak mikir apa? Tak payah mikir lah. Sebab telah ada dalam takdir mikir apa? Mudah ya. Esok nak makan apa? Jangan mikir lah. Sampai esok baru lah pergi kedai. Makan kaya punya. Mikir maring ayam. Pening kepala. Esok boleh makan ikan ya. Jadi buang masa tak kita berfikir semalam ni? Buang masa lah. Jadi tak payah fikir, tunggu esok. Saya mudah, tuan-tuan. Hidup saya gitu. Mudah. Esok nak buat apa? Wallahualam.
Kita tunggu esok. Sebab itu, tiap-tiap apa yang kita cakap kena lapik dengan insya. Sebab apa insya Allah? In jika sya'a dikehendaki Allah itu cakap Melayunya. Jika dikehendaki Allah berlaku, berlaku. Jika tidak dikehendaki Allah berlaku, tidak akan berlaku. Jika dikehendaki Allah berlaku, berlaku. Jika tidak dikehendaki Allah berlaku, tidak akan berlaku sama sekali. Walaupun kita ada usaha dan ikhtiar. Mudahlah, tak sakit kepala. Tak? Allah. Seronok hidup kita. Alhamdulillah. Baik. Sikit lagi. 3 minit lagi. Sebab kita nak tahlil lagi ni. Allah. Ya. Maka jadilah nikmat hidupnya dan senang badannya. Badannya pun bila hati senang, badan pun senang. Mengerjakan suruh Tuhannya, semayang pun senang, tak ganggu. Tak ada mikir. Saya kalau mikir tuan-tuan, Allah. Tua saya pada tuan-tuan lagi. Dan saya mikir lah. Mana? Haji Mi. Tua saya lagi. Nak gerak saya lagi. Kalau mikir lah. Api air sebulan. Ni api air baru hari ni. 7,700. Kalau mikir. Darah tinggi saya. Mana? Duduk hospital hari-hari. Duduk tubik-tubik hospital. Mana? Makan minum budak-budak sehari 600 riyal. 6 kali 3, 18,000. Nak boleh mana? Ada. Budak-budak dah bagi bitik. Jadi nak boleh mana? Tuan-tuan jangan fikir. Saya pun nak fikir. Buat apa tuan-tuan fikir? Buat sakit kepala tak? Gana. Jangan fikir lah. Bila fikir, saya pun nak fikir. Tuan-tuan pergi fikir. Bodoh lah. Jangan fikir. Sebab benda itu telah ditetapkan oleh Allah. Sebab itu saya tak fikir. Tak fikir. Sebab kita tahu dah perkara itu telah disiapkan oleh Allah. Maka benda ni cuma jadi cerita. Cerita itu telah siap. Dah siap. Nak mati bila, nak menikah dengan siapa, besok besar jadi apa. Ada. Benda itu dah siap. Maka ikhtiari bagi hamba ini, maka kena ada doa. Mana? Ini salah satu ikhtiar. Usaha dan doa, ini sifat hamba yang mengkabulkan doa, yang menyempurnakan usaha dan ikhtiar, serta mengkabulkan doa, bukan hamba selesai tuan-tuan. Hadis, seronok hidup. Serta awak. Berhenti situ lah. Berhenti situ. Ni. Dan badan mengerjakan suruh Tuhan, maka berhenti situ. Maka 2 bulan lagi. 2 bulan lagi pula. Ya. Ngaji ni bukan kita nak khatam kitab. Kita nak khatam isi kitab. Khatam kitab, kita tak khatam isi kitab, tak guna khatam 10 kali pun. Ada. Jadi balik ni saya tuan-tuan boleh yakin dengan Allah. Yakin dengan takdir Allah. Bila kita menyatukan antara Qadariyah dan Jabariyah, jadilah ahli sunnah wal jamaah. Jangan serah, tak ada usaha. Jangan usaha, tak ada serah. Ada. Qadariyah kita pegang usaha ikhtiar, tabiat sesuatu memberi bekal. Jabariyah kita serah, tak ada usaha ikhtiar. Ahli sunnah wal jamaah ada usaha ikhtiar, yang kemudian serah dengan Allah. Mengaji, serah dengan Allah. Ibadah, serah dengan Allah. Berapa serah dengan Allah? Sebab hak yang memberi bekas Allah. Sudah. Jadi tak payah fikir. Terima ke tak? Jangan fikir. Itu kena. Dalam tauhid, hukum adat. Ada makan, ada kenyang. Ada makan, tak ada kenyang. Ada? Oh, sudah.
Kuat makan, gemuk badan. Ada orang makan 3 pinggan. Duk gemuk-gemuk. Mencari adat tuan-tuan. Mu makan kuat. Mu ada beli hantu raya kan? Nampak? Itu orang Melayu. Orang Melayu makan kuat, badan duk gemuk-gemuk, duk naik-naik, hantu raya. Kita makan setengah pinggan, naik tubuh. Makan nak selera mana? Tubuh naik. Nampak? Kita lupa hak bagi turun, hak bagi naik bukan kita. Hak bagi turun, hak bagi naik tu. Udah jangan mikir. Buat apa diet? Sebulan dah diet duk turun-turun lagi. Tak? Kita salahkan diet pula. Nak PKP ni darah, ya kan? Dia di rumah. Orang ulang alik ke masjid, kita ulang alik ke dapur. Jadi kau naik badan. Jadi alhamdulillah, adik kalau mikir sini, saya sebenarnya ngajar ni sebenarnya untuk saya sama. Saya tubuh kau naik, tuan-tuan, jumpa orang tu ustaz gemuk kata. Aduh. Kalau seorang tak apa, 100 orang tanya gemuk. Terkanang kita, tuan-tuan. Adik bila kita ngajar ni nampak situ dah. Rupanya nak ketentuan tu bukan kita. Saya fikir dah. Biar orang kata guna apa. Jadi malam ni saya dapat satu ilmu pula. Bukan tuan-tuan saja, saya sekali. Selesai tak masalah? Masalah saya selesai. Tuan-tuan saya tak tahu. Jadi insyaAllah setakat ni 8.35. Tuan-tuan tolong doa saya sama dah. Tolong doa saya tek. Mudah-mudahan nanti husnul khatimah. Tuan-tuan juga gitu. Akidah kita tidak Allah cabut. Semasa kematian kita, saat sakaratul maut, kita jadi hamba yang tambah baik. Bila kita tambah baik, yang apa yang kita dapat benda baik. InsyaAllah. Kalau kita duduk jalan hak betul, mana benda yang kita dapat dianugerahkan hak benda betul-betul. Tapi kalau benda yang kita duduk dalam jalan yang tidak betul, pada perkara yang kita dapat juga tidak betul. Wallahu a'lam bishawab. Wa akhiru kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum, jadikanlah kesihatan kami kesihatan yang baik. Ya Allah, sihatkanlah iman dan Islam kami juga ya Allah. Sihatkan tubuh badan kami juga ya Allah. Ya Allah, sihatkan keluarga kami, sihatkan iman dan Islam keluarga kami ya Allah. Selamatkan kami semua daripada fitnah dunia, fitnah hidup dan mati, fitnah sakaratul maut, fitnah kubur dan fitnah dajjal ya Allah. Ya Allah, jadikan asbab mengaji kami ini ya Allah, kami bertambah yakin dengan Engkau ya Allah, daripada ainul yakin kepada hakul yakin, kamalul yakin, terusnya sehingga Engkau dapat meredai kami ya arhamar rahimin, seperti yang Kau sebut di dalam Al-Quran, radiyatan mardiyah ya Allah. Ya Allah, jangan Kau gelisahkan kami akan perkara yang tak perlu kami gelisah, yang telah Engkau janjikan ya arhamar rahimin. Ya Allah, cukupkan segala keperluan kami, jangan sehingga kami tidak ada keresahan dalam perkara-perkara keperluan hidup kami ya Allah. Engkau yang memimpin kami, Engkau yang mentadbir kami, Engkau yang memiliki kami. Kami berserah kepada Engkau ya Allah. Wa tawakkalna 'alal hayyil ladzi la yamut. Wa tawakkalna 'alal hayyil ladzi la yamut. Wa tawakkalna 'alal hayyil ladzi la yamut. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah.